Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita saksikan pula peserta kita yang ke-11 iaitu Nur Nabila binti Muhammad Hanafi dari IPGK Bahasa Melayu dengan pidatonya yang bertajuk Belanja Berhemat, Hidup Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih buat pengerusi Majlis Kombinasi Kehakiman. Seterusnya, warga maya yang dikasihi dekat di hati. Hadirin, suatu ketika dahulu, siapa tidak kenal Ferdinand Marcos, bekas presiden diktator yang pernah membuatkan bumi dan langit Filipina syarat diselubungi sengsara. Amalan kronisme berleluasa. Imelda Marcos akan berbelanja menghabiskan dana negara, sedangkan rakyatnya terus menderita sehingga dirinya sendiri dihukum penjara. Sesungguhnya, dengan mengambil iktibar daripada sejarah ini, di sebalik fenomena sakan berbelanja, ingatlah bahawa kesejahteraan kita sebagai pengurus kewangan dan pengguna barangan wajar diambil kira. Oleh itu, hayatilah pidato dengan maudu belanja berhemat, hidup selamat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan hemat bermaksud sikap tidak boros dalam membelanjakan wang. Oleh itu, belanja berhemat merujuk kepada amalan pengguna bijak yang cermat membeli barangan demi kesejahteraan hidup yang selamat daripada krisis kewangan. Hadirin, mari kita rungkai segala nadi keramat dan liang makrifat tentang sejauh mana kita dapat memupuk sikap hemat berbelanja, seterusnya menjamin kehidupan yang selamat. Ayuh bukakan minda, pinjamkan telinga dengan mendengar hujah saya menerusi 3 indikator yang berbeza. Warga maya yang berbisi, hayatilah pragmatik pertama, amalan menabung, jaminan masa hadapan. Berpegang teguh kepada pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya, sedang rebung baik dipatah jadi buluh melepuh jari. Bermula dengan didikan ibu bapa kepada anak-anak di rumah, wajarlah kaedah tabung warna yang pernah diketengahkan oleh Dr. Azizul Azli Ahmad, ikon pengurusan wang di Facebook, dijadikan amalan. Tabung A untuk menyimpan sejumlah wang RM1 berwarna biru, manakala tabung B pula untuk menyimpan wang RM10 berwarna merah. Nah, kaedah ini bukan sahaja menarik, bahkan konsistensi menyimpan wang dapat ditingkatkan, kekerapan berbelanja dikurangkan. Malah menabung dalam SSPNI Plus yang ditawarkan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) memberikan jaminan masa hadapan dalam bidang pendidikan. Pendeposit turut berpeluang menerima perlindungan takaful dan khairat kematian tertakluk pada terma dan syarat. Justru, lantaran sedar keperluan menabung, maka persepsi belanja dahulu baru menyimpan perlu diubah kepada persepsi menyimpan dahulu baru berbelanja agar lebih hemat mengurus wang demi masa hadapan yang sejahtera. Bak kata pepatah, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Saudara dan saudari pragmatik kedua, elak dibelenggu hutang, tidak genting hari mendatang. Hutang, walau sedikit sekalipun, berat juga bagi yang menanggungnya. Kecil gunung dipandang, besar hutang disandang. Dapatan kaji selidik oleh Universiti Malaya tahun 2019 membuktikan majoriti rakyat negara ini dibebani hutang akibat berbelanja melebihi pendapatan. Menurut Ketua Cawangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK Johor tahun 2014, salah satu faktor golongan muda terjebak dalam kancah hutang yang serius kerana mengharapkan pujian dan perasaan. Sudah namanya darah muda, hadirin, pasti ingin tampil bergaya biar sepadan dengan kerjaya. Jam tangan mewah, telefon berjenama pun sanggup dibiaya. Tidak salah berbelanja, tetapi biarlah mengikut kemampuan. Jangan sampai nafsu berbelanja memakan diri menjadi hamba kad kredit yang kononnya penyelamat ketika kehabisan wang tunai. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tak kala bertahun-tahun perlu menanggung derita, diburu oleh pemiutang untuk melangsaikan hutang dengan caj faedah yang tinggi. Oleh itu,
Mari bersama menjadi insan yang cilik wang demi kehidupan yang selamat, kerana hemat pangkal kaya sia-sia hutang tambah. Saudara dan saudari yang dikasihi, pragmatik ketiga, jimat berbelanja, hidup lebih sejahtera. Indikator literasi kewangan tahun 2017 menunjukkan tahap literasi kewangan rakyat hanya berada pada tahap sederhana. Oleh itu, selaras dengan pelaksanaan strategi literasi kewangan kebangsaan 2019-2023, maka tingkah laku yang berjimat cermat berirama dengan lagu dengan sikap berhemat perlulah dipupuk. Menurut Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, seorang pakar kewangan pengguna, dalam tempoh krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19, segala perbelanjaan bersifat kehendak perlulah diketepikan dahulu. Bayangkan hadirin, telefon pintar model iPhone 13 Pro yang sedang menjadi bualan hangat golongan muda terutamanya, memerlukan rakyat negara ini secara puratanya bekerja selama 30.3 hari sebelum memiliki telefon pintar tersebut, dengan anggapan duit gaji tidak digunakan untuk keperluan lain. Saudara dan saudari, inilah realitinya menurut kaji selidik oleh iPhone Index. Jangan kerana terlampau mengejar semua kehendak, kita terpaksa berlapar dahaga, menanggung sengsara, tatkala hal yang lebih utama seperti kesihatan fizikal dan mental diabaikan. Tuntasnya, beringatlah sebelum kena, berjimatlah sebelum habis, agar tidak didorong nafsu berbelanja di luar kemampuan sehingga memudaratkan diri. Hadirin yang berbisi, kesimpulannya, menerusi 3 indikator yang diperkatakan sebentar tadi, maka jelaslah bahawa sikap hemat berbelanja dapat dipupuk bermula daripada individu itu sendiri. Kerana tanpa keinginan perubahan diri ke arah cilik kewangan, semuanya hanyalah sia-sia. Para penghujung bicara, ayuh rakyat Malaysia, kita tekadkan di dalam dada, sikap hemat berbelanja disemaikan, keselamatan hidup diutamakan. Realisasikanlah kata-kata, belanja berhemat, hidup selamat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat betul peserta kita sebentar tadi. Saya juga sebenarnya tertarik dengan hujah beliau, di mana kita jangan terlalu nak mengejar kemahuan diri. Kerana apa? Bila kita lupa keperluan yang penting dalam hidup kita, ia akan memudaratkan diri sendiri. Baiklah, kita teruskan pertandingan kita pada hari ini dengan menjemput peserta kita yang ke-12, iaitu Nur Syamimi binti Ros Azlan dari IPZK Bahasa Melayu dengan pidatonya yang bertajuk Generasi Berhutang, Generasi Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, terkadang manusia susah dibeban resah. Semakin difikir, semakin fakir. Diajak bincang malah lantang berlidah pedang. Beginilah hakikat seorang manusia bergelar penghutang. Siang tak senang, malam tak tenang. Maka benarlah, generasi berhutang, generasi malang. Sebelum itu, terima kasih pengemudi acara panel kehakiman Teguh Saksama serta seluruh warga maya. Meskipun tidak bersua bertentang mata, namun masih utuh menyampaikan pesanan agar tidak rapuh masalah hutang yang perlu ditempuh. Saudara, manusia sentiasa diberikan banyak pilihan namun sering tewas dengan kemewahan dan kesenangan sehingga mereka tidak dapat membezakan antara keperluan dan kemahuan yang mana satu menjadi keutamaan. Kerana itu, mereka mula berhutang keliling pinggang dan ingin menjadi seperti enggang tanpa mengukur baju di badan sendiri. Jika kita menelusuri makna asal hutang, menerusi World Economy Forum, iaitu meminjam buat sementara dan memeterai perjanjian yang perlu dilunaskan, memberi gambaran bahawa kemewahan melalui berhutang hanya bersifat sementara dan ada impaknya. Benarlah kata Otne Nash, seorang penyair Amerika Syarikat, sebahagian hutang menjadi sangat menyenangkan apabila anda memperolehnya, tetapi tidak menyenangkan apabila perlu melunaskannya. Sebab itu dalam Islam, kita tidak digalakkan untuk berhutang.
melainkan benar-benar terdesak kerana hutang, ibarat kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Maka, ayuh bersama saya, kita hayati 3 nasihat buat penghutang. Nasihat 1. Ilmu literasi keuangan perlu dipraktikkan. Tahukah anda, menurut laporan program pengurusan kredit PPK, kurangnya pengetahuan dan lemahnya perancangan keuangan dalam masyarakat terutamanya generasi muda antara faktor utama berlakunya muflis. Pengetahuan keuangan bukan sekadar ilmu yang perlu kita dengar dan pelajari. Sebaliknya perlu diamalkan sejak kecil lagi. Melalui pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR Semakan 2017, topik literasi keuangan telah diterapkan terutamanya dalam subjek matematik. Murid sekolah sudah belajar mengenai ilmu perancangan wang, penukaran wang asing, instrumen pembayaran seperti e-dompet dan perbankan internet serta pelaburan dan pengurusan hutang sejak di bangku sekolah. Ilmu yang dipelajari bolehlah diamalkan dalam kehidupan agar tidak salah membuat perancangan keuangan. Malah, kita boleh mendapatkan nasihat pengurusan keuangan yang lebih baik dan teratur melalui Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Tuntasnya, dengan berbekalkan ilmu literasi keuangan yang dijadikan amalan menguruskan wang, maka tiadalah lagi generasi malang akibat berhutang. Saudara, nasihat 2. Menabung demi masa depan. Bila ditanya berapa banyakkah wang simpanan yang disimpan, ada yang kelak mengukir senyuman, tak kurang juga yang tidak mengendahkan soalan. Statistik Bank Negara Malaysia mendapati 75% atau 24 juta daripada rakyat Malaysia hanya mempunyai wang simpanan sebanyak RM1,000 sejak sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Persoalannya, adakah wang sebanyak ini cukup atau sekadar mampu melapik perut? Laporan Kajian Pantauan Ekonomi Malaysia Disember 2019 menunjukkan 60% individu di negara ini yang menghadapi masalah muflis dianggarkan rata-rata mereka lemah perancangan menabung, meminjam dan berbelanja sehingga perbelanjaan melebihi pendapatan. Amalan menabung ini ibarat kita menyediakan payung sebelum hujan, bersedia menghadapi sebarang kecemasan atau kesulitan. Jika sukar menabung dengan jumlah yang banyak, mulalah menyimpan dengan jumlah yang sikit. Kerana percayalah, lama-lama jadi bukit. Kita tidak mahu apabila berlakunya saat kecemasan, tiada wang yang dapat digunakan. Intihannya, melalui amalan menabung, kita dapat meminimalkan sebarang masalah pada masa depan yang berpunca daripada kekurangan wang, sekaligus mengelakkan daripada sikap berhutang. Saudara, nasihat 3. Belanja ikut keperluan, bukan kemahuan. Rakyat kini begitu asyik ikutkan trend semasa sehingga sanggup meminjam sini sana. Kata mereka, biar papa asalkan bergaya. Kononnya, barulah pengikut di media sosial semakin bertambah. Tak tahu apa yang ini dimegah tak kala beban hutang semakin bertambah. Ukurlah tahap kemampuan, pentingkan keperluan, ketepikan keinginan yang membebankan. Statistik yang dilaporkan oleh iPrice Group menunjukkan bahawa jumlah pelawat ke syarikat e-dagang iaitu Shopee bagi sukan pertama pada tahun 2021 mencatatkan jumlah seramai 46.9 juta orang. Dan daripada jumlah itu, terdiri daripada rakyat Malaysia. Ini memberi gambaran bahawa meskipun dunia berdepan dengan ancaman COVID-19, manusia masih berbelanja tanpa batasan. Yang menggusarkan, bila mana ramai yang sanggup berhutang demi tampil gah di mata orang. Apabila tiba hujung bulan, terpaksa mengikat perut kerana sudah berbelanja sakan hingga tiada wang di tangan. Sesungguhnya, keuangan itu perlulah diuruskan secara bijak dengan meletakkan faktor keperluan sebagai keutamaan. Izharlah, perancangan awal sangat penting agar seseorang itu dapat berbelanja secara berhemah dan mengikut kemampuan agar tidak terjebak dengan jerat hutang. Saudara, telah saya bawakan kepada anda 3 nasihat. Pertama,
ilmu literasi keuangan bukan sekadar dipelajari tetapi diamalkan biar sebati. Kedua, didik diri untuk menabung demi masa depan agar tiada kekesalan. Ketiga, berbelanjalah dengan bijak agar sikap berhutang dapat dielak. Kerana sesungguhnya, generasi berhutang, generasi malang. Sekian ikhlas dari jiwa untuk saya, untuk anda semua. Wah, meremang-meremang saya mendengar betapa hebatnya peserta kita sebentar tadi. Saya sangat bersetuju dengan saudari Syamimi di mana ilmu literasi kewangan bukan sahaja perlu untuk kita pelajari, tetapi perlu untuk kita amalkan untuk menjamin masa depan yang cerah. Seterusnya, saya menjemput pula peserta kita yang ke-13, Nurin Amani binti Nur Azli Afendi dari IPGK Darul Aman dengan pidatonya yang bertajuk Digitalisasi Ekonomi Pemacu Usahawan Kompetitif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat peneraju acara, panel hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin dan hadirat yang sudi melapangkan masa. Assalamualaikum dan salam sayang buat semua. Hadirin, sejarah membuktikan betapa dahsyatnya makhluk ciptaan Tuhan yang tidak terlihat dek panca indera mampu membunuh jutaan manusia tanpa mengira pangkat dan darjat. Ayuh kita renung sejenak. Sejak 1918, selesema Spanyol ketika Perang Dunia Pertama merangkut nyawa pemimpin dunia terkemuka seperti Perdana Menteri British Lloyd George dan Presiden Brazil Progres Alves. Malah 1/3 daripada 1.8 bilion penduduk dunia dijangkiti wabak ini. Wabak maut hitam atau Black Death pula mengorbankan 1/3 daripada penduduk Eropah. Hadirnya COVID-19 membawa 3.8 juta manusia kembali kepada Sang Pencipta. Maka, tidak kira di zaman mana pun pandemik ini bermaharajalela, tetap mengajar kita hakikat siapa Tuhan, siapa hamba. Namun, adakah kita mahu terus bermuram durja atau menggagahkan diri, meneruskan langkah di alam fana? Saudara dan saudari, teringat saya akan pesan Imam Syafi'i, tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Pandemik COVID-19 membawa hikmah dan rahmah, membuka lembaran baru di sebalik susah dan payah, menjadi sinar buat pekerjaan tuntutan sunnah, mempercepat digitalisasi ummah. Kerana saya percaya yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Maka percayalah, digitalisasi ekonomi menjana usahawan kompetitif. Hadirin, dalam satu makalah bertajuk Understanding the Digital Economy, Challenges for New Business Models, ada menyebutkan digitalisasi ekonomi ini merangkumi aktiviti ekonomi dan sosial yang melibatkan pengeluaran dan penggunaan teknologi digital. Manakala Dasar Keusahawanan Nasional 2030 menggariskan usahawan kompetitif merupakan usahawan yang memaksimalkan keuntungan, meminimalkan kerja serta meningkatkan perniagaan. Tuntasnya, kepesatan revolusi digitalisasi ekonomi membantu melahirkan usahawan yang berdaya saing sekaligus memacu ekonomi negara. Maka, 3 hikmah yang akan saya ceritakan buat kita bergelar hamba. Semoga mengubat luka di kala lara. Hikmah pertama, kolaboratif bersama, peluang bermakna. Demi menjunjung kedaulatan digital, menyuntik semangat moral, pelbagai inisiatif dilaksanakan demi memulihkan ekonomi yang kian lumpuh. Menerusi digitalisasi ekonomi, usahawan mikro, kecil maupun sederhana tidak perlu bersusah hati. Tahukah anda, selaras dengan matlamat Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia, MyDigital, program pemacu digital PKS telah dilaksanakan. Program ini merupakan usaha-sama Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) dengan Center of Entrepreneur Development and Research (SEDA) bagi membantu PKS mengadaptasi pendigitalan. Malah, platform digital Score Access juga ditubuhkan
Usahawan boleh memohon pembiayaan perniagaan secara dalam talian dari pelbagai agensi secara serentak melalui satu aplikasi tunggal. Hasilnya, sudah ada lebih daripada 335,834 PKS sudah memasuki pasaran e-dagang. Nah, peluang sudah terbentang di depan mata. Tunggu apa lagi? Rebut peluang ini. Hikmah kedua, digitalisasi dipertingkat, permintaan meningkat. Hadirin, izinkan saya membawa anda terbang ke negara China. Di China, infrastruktur kereta api berkelajuan tinggi digabungkan dengan infrastruktur e-commerce yang dibangunkan penggiat industri seperti Alibaba. Maka, tempahan barangan runcit secara dalam talian dapat dihantar dengan pantas, murah dan mudah buat pengguna. Tapi itu di China. Di Malaysia bagaimana? Di Malaysia, kita ada Abang Grab yang menghantar tempahan anda sehingga di depan pintu rumah. Untuk pengetahuan semua, Grab Malaysia telah melakukan penyesuaian menerusi platform tersedia bagi memudahkan PKS memasarkan perniagaan mereka secara dalam talian. Mereka boleh memanfaatkan GrabFood, GrabMart, Grab Express atau melakukan pembayaran melalui GrabPay. Inisiatif ini membuka pasaran yang lebih luas serta meningkatkan permintaan berbekalkan modal yang rendah. Malah memastikan tempahan pengguna tiba dengan lebih cepat dan dalam keadaan baik. Hikmah ketiga, idea bernas, rangkaian diperluas. Tahukah anda, Malaysia Technology Development Corporation MTDC telah menumbuhkan Center of Nine Pillars CO9P sebagai sebuah hub komuniti bagi para usahawan teknologi, syarikat-syarikat penyedia dan penerima teknologi, penyelidik-penyelidik daripada universiti serta institut penyelidikan tempatan. Maka CO9P ini menawarkan perkhidmatan kepada PKS dan juga syarikat-syarikat besar untuk meluaskan rangkaian. Usahawan kecil yang memerlukan penyelesaian, khidmat nasihat maupun penyelidikan untuk pembangunan teknologi sangat dialu-alukan untuk menyertai CO9P ini. Bukan itu sahaja, melalui CO9P ini juga akan menawarkan latihan kepada PKS berkaitan Internet of Things IoT. Hadirin, kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Jika kerbau dipegang pada talinya, manusia berpegang pada janjinya. Saya seorang yang setia pada janji. Bukan hendak mengangkat bakul sendiri, tetapi kerana saya yakin dan pasti digitalisasi ekonomi mencana usahawan kompetitif. Hadirin dan hadirat, sekian, terima kasih. Pidato yang sangat hebat oleh peserta kita sebentar tadi. Bak kata saudari Amani, di Malaysia kita ada Abang Grab, di mana dalam situasi pandemik pada hari ini, perkhidmatan yang disediakan oleh Grab sangat memudahkan kita. Baiklah, jom kita saksikan pula peserta kita yang ke-14, saudari Nurul Is-Aina binti Muhammad Arfandi dari IPGK Ipoh dengan pidatonya yang bertajuk Masyarakat Tanpa Tunai Pemacu Ekonomi Digital. Puan mau imbas kod QR atau menggunakan kad debit? Pertanyaan yang berbeza. Daripada lazim transaksi tradisional, kini mula menjadi norma perniagaan fizikal di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi ekonomi digital. Siapa menduga hari ini kita berlayar dalam arus modernisasi, mendigitalkan kehidupan realiti, memudahkan segala urusan transaksi. Wang yang dahulunya senantiasa ada di sisi, kini hanya memerlukan sentuhan di aplikasi. Ayo, saya bawakan anda, kita selami masyarakat tanpa tunai pemacu ekonomi digital. Saudara dan saudari, masyarakat tanpa tunai mula meniti di bibir masyarakat dunia seawal revolusi industri 3.0. Menurut Bernardo Batislazzo, dalam makalahnya How the Future Shaped the Past, The Case of the Cashless Society, menyatakan bahawa masyarakat tanpa tunai merupakan kumpulan manusia yang menjadikan peranti elektronik sebagai instrumen pembayaran bagi menggantikan wang fizikal. Mudahnya, komuniti ini mengamalkan transaksi di kedai fizikal dengan perkhidmatan atas talian seperti kad kredit, kad debit, e-dompet dan imbasan kod QR tanpa melibatkan wang shilling dan wang kertas secara fizikal. Manakala,
Pemacu ekonomi digital merupakan pembangunan dalam aktiviti ekonomi dan sosial yang melibatkan pengeluaran dan penggunaan teknologi digital oleh individu, perniagaan dan kerajaan. Maka, saya akan bawakan kepada anda 3 perspektif utama untuk kita merungkai masyarakat tanpa tunai pemacu ekonomi digital. Saudara dan saudari, pertama, penglibatan kerajaan dalam memangkin ekonomi digital. Tatkala Finland dan Denmark rancak melabur dalam pendidikan literasi kewangan dan e-dagang buat rakyatnya, Malaysia pula gigih memperkenalkan pelbagai pelan kesiapsiagaan ekonomi digital yang memangkin keaktifan masyarakat tanpa tunai, lantas menjadikan kita, negara kita, jaguh dalam ekonomi. Saya suka untuk berkongsi tentang dapatan The Global Competitiveness Report 2018-2019 ketika diumumkan oleh Forum Ekonomi Dunia 2019 yang telah meletakkan Malaysia di kalangan 20 tangga teratas ekonomi digital yang paling berdaya saing di dunia. Hal ini bermula dengan ketekunan kerajaan yang sentiasa memastikan setiap plan yang dirangka mencapai objektif sasaran. Tanggal keramat 15 Januari 2020 menyaksikan kerajaan berevolusi dalam penglibatannya apabila Kementerian Keuangan Malaysia telah memperuntukkan 450 juta ringgit untuk program e-tunai rakyat sejajar dengan wawasan kemakmuran bersama 2030 dalam proses pendigitalan inklusif untuk semua. Detik itu juga berbondong-bondong rakyat Malaysia membuat turun pelbagai medium yang membolehkan transaksi tanpa tunai dijalankan. Suntikan ini jelas membentuk fenomena baru dalam kelestarian transaksi tanpa tunai. Juga membuktikan bahawa komitmen kerajaan ini bukanlah sekadar hangat-hangat tahi ayam. Saudara dan saudari, kedua, transformasi norma peniaga yang maju memacu ekonomi digital. Di saat Amerika Syarikat mula terkenal dengan portal pembelian atas talian mereka seperti Amazon, kerajaan mereka turut bersuara dalam dakwah global betapa ini adalah wajah baharu ekonomi. Di saat itu juga, China mula bangga dengan Alibaba dan lahirlah pelbagai portal pembelian atas talian yang ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Kita mendengar gahnya syarikat gergasi Grab, Shopee dan Lazada. Pasti kita tertanya-tanya, di mana peniaga Malaysia berada? Sedarkah saudara dan saudari, tatkala ini Malaysia turut bertransformasi, mengejar futuristik dalam kalangan peniaga bervisi, terlibat secara langsung dalam digital ekonomi, menjadikan kita jago ekonomi yang turut disegani. Menurut kajian penggunaan e-dagang, mendapati dalam kalangan usahawan 67% yang berdaftar dengan SME Corporation terlibat secara aktif dalam perniagaan atas talian serta transaksi digital. Jengah saja gerai nasi lemak Makcik Kia hatta kedai Pak Ali di Zon Tengah, anda akan melihat sekurang-kurangnya mereka memiliki satu kod QR untuk diimbas. Sekalipun norma ini masih janggal buat kedai runcit di Sibu Sarawak atau di Kuala Penyu Sabah, anda pasti akan menjumpai perniagaan di ceruk desa yang semakin membangun dengan teknologi terkini, lantas memangkin usaha dan iltizam peniaga untuk rancak memangkin ekonomi digital. Usahlah bercerita soal pusat membeli belah di ibu kota. Nescaya anda akan jarang berjumpa dengan premis yang sekadar wang fizikal diterima. Saudara dan saudari, ketiga, kepersediaan masyarakat menerusi transaksi tanpa tunai memacu ekonomi digital. Ayuh, saya bawakan anda ke negara Sweden. Tahukah anda, 86.7% rakyat negara Sweden telah pun menjadi masyarakat tanpa tunai seawal tahun 2015. Malah, Bank Pusat Sweden juga telah memperkenalkan mata wang digital e-Krona dan digunakan secara meluas di pelosok negara mereka. Bahkan, Malaysia tidak ketinggalan dalam mempertingkatkan urusan masyarakat tanpa tunai. Sebut saja GrabPay, Touch and Go e-wallet. Hanya klik dan imbas, semua urusan menjadi pantas. Tambahan pula, wabak yang melanda hari ini telah menjadikan kita, negara kita Malaysia, rakyatnya bergiat aktif untuk berbelanja di alam maya, juga tanpa bersemuka. Menurut Perangkaan Bank Negara Malaysia, sejumlah 903.9 juta transaksi perbankan internet telah dibuat bermula Januari hingga Disember 2019. Tidak cukup dengan itu, transaksi perbankan mudah alih juga meningkat dalam tempoh 11 bulan pertama 2019 kepada 2.56 bilion. Andai
Dahulu semuanya perlu dalam realiti. Namun kini, segalanya di hujung jari. Jika takut corona ketika membeli, duduk di rumah, klik sahaja ikon Shopee. Jika perut mula berbunyi, usah risau, Abang Foodpanda sentiasa ada di sisi. Izahlah, negara ini molek dalam gaya, kekal bersedia, terus maju jaya dalam merealisasikan masyarakat tanpa tunai seperti yang terkandung dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 untuk memacu ekonomi digital. Natijahnya, 3 pengisian ini membuktikan bahawa masyarakat tanpa tunai jelas berupaya menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan dan menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital. Juga memastikan fantasi masyarakat tanpa tunai ini sebuah iltizam realiti yang semakin jelas untuk menjadi realiti. Ayo anak muda, kita bersama-sama untuk memacu ekonomi digital dengan menjadi masyarakat tanpa tunai. Sekian. Betul kata saudari Isaina kita sebentar tadi. Masyarakat tanpa tunai sememangnya mampu untuk memacu ekonomi digital kita pada hari ini. Baiklah, sekarang saya menjumpa pula peserta yang mendapat undian ke-15, Saudari Nurul Syakila binti Marhad dari IPZK Bahasa Antarabangsa dengan tajuk pidatonya Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019-2023 memperkasa pengurusan kewangan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih panel juri, saudara-saudari sekalian. Kembali ke tahun 2018. Kaji selidik keupayaan dan rangkuman kewangan dari sudut permintaan oleh Bank Negara Malaysia mengesahkan tahap literasi kewangan rakyat Malaysia ketika itu adalah membimbangkan. Antaranya adalah daripada segi tahap pengetahuan kewangan, simpanan dan belanjawan, perancangan untuk persaraan, kesediaan menghadapi peristiwa yang tidak dijangka dalam kehidupan serta kesedaran tentang risiko dan pulangan pelaburan. Kelemahan rakyat Malaysia dalam semua aspek ini menuntut kita untuk peka, kembali berpijak pada bumi yang nyata yakni rakyat di negara ini mempunyai tahap keyakinan yang masih rendah dalam merancang kewangan mereka. Syukur sahaja, Jaringan Pendidikan Kewangan atau Financial Education Network FEN telah merangka strategi literasi kewangan kebangsaan yang merangkumi tempoh 5 tahun. Maka, terimalah pidato saya tentang Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019-2023 memperkasa pengurusan kewangan rakyat. Warga intelek sekalian, saya akan membongkar definisi cerakinan frasa. Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019-2023 ialah strategi kerajaan yang meletakkan peningkatan kesejahteraan kewangan rakyat Malaysia sebagai visi, manakala peningkatan literasi kewangan rakyat Malaysia dan penggalakan tabiat yang bertanggungjawab sebagai objektif melalui 5 strategi utama. Walau bagaimanapun, pidato kali ini meletakkan fokus kepada 3 strategi utama, iaitu pertama, menyemai nilai murni sejak usia muda. Kedua, meningkatkan akses orang ramai kepada maklumat, alat kewangan serta sumber berkaitan pengurusan kewangan. Dan ketiga, memperkasa amalan perancangan kewangan jangka panjang dan persaraan. Memperkasa pula, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat bermaksud menjadikan hebat, unggul, kuat dan dominan, manakala pengurusan kewangan rakyat pula daripada Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia ialah satu pelan yang menggariskan usaha melibatkan pengetahuan dan disiplin-disiplin tertentu mengurus sumber pendapatan, aset dan hutang dengan baik dalam masyarakat pelbagai umur. Tuntasnya, mauduk pidato bahkan membuka mata saudara dan saudari bagaimanakah kemampuan usaha-usaha oleh badan tertentu dalam strategi literasi kewangan kebangsaan untuk memperkukuh pembudayaan perancangan ekonomi setiap individu dalam masyarakat. Daya ketahanan kewangan tinggi, ekonomi mantap, sejahtera kita bersama. Mari kita mulakan. Pertama, menyemai nilai murni sejak usia yang muda. Saya adalah kumpulan pelajar terakhir yang menggunakan kurikulum bersepadu Sekolah Menengah KBSM. Kemudian,
Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah di serata Malaysia menggantikan KPSR dan KBSM. Justru ada pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam beberapa mata pelajaran secara langsung atau tidak langsung, merangkumi murid-murid berumur 7 hingga 17 tahun. Contohnya, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ekonomi, prinsip perakaunan, sains rumah tangga. Satu contoh yang menarik. Kertas kajian analisis dokumen elemen kewangan dan keusahawanan dalam buku teks bahasa Inggeris. Dalam tahun 5, murid diajar kepentingan dan perbezaan antara keperluan dan kehendak dalam topik saving, spending, sharing. Bagi topik tahun 6 pula, ada topik A Ringgit Save is a Ringgit Earn. Murid didedahkan tentang kepentingan menyimpan wang dan cara penyediaan akaun belanjawan. Maka, penerapan literasi kewangan sejak di bangku sekolah amat berdepatan untuk mendedahkan murid kepada pengurusan kewangan kerana kini kanak-kanak di Malaysia didapati telah pun menjalankan transaksi kewangan secara aktif pada usia 10 tahun dengan menguruskan wang saku pemberian ibu bapa, menabung bahkan berbelanja. Kedua, meningkatkan akses orang ramai kepada maklumat, alat kewangan serta sumber berkaitan pengurusan kewangan. Tahun 2018, 75% rakyat Malaysia faham bahawa inflasi meningkatkan kos sara hidup. Sayangnya hanya 38% tahu mengaitkan inflasi kepada kuasa beli mereka. Usah jadi galah di tengah arus, sahutlah usaha agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK serta Bank Negara Malaysia BNM. Saudara dan saudari, AKPK sedang giat menyediakan peluang kepada masyarakat untuk mempertingkat disiplin kewangan mereka menerusi 3 pendekatan. Yang pertama, pendidikan kewangan. Kedua, perkhidmatan kaunseling kewangan. Dan terakhir, program pengurusan kredit PPK secara percuma. Hasilnya, celik kewangan dipromosikan, pengurusan kewangan dikukuhkan dalam kalangan orang awam. Manakala, Karnival Kewangan Tahunan oleh BNM sejak 2018 turut memaparkan usaha yang signifikan. Misalnya, Karnival Kewangan Terengganu 2019, 18,000 orang pengunjung, lebih 40 institusi kewangan dan agensi kerajaan. Oleh itu, suka untuk saya nyatakan usaha-usaha dalam strategi kedua ini akhirnya mewujudkan literasi kewangan yang unggul dalam masyarakat. Hadirin dan hadirat, ketiga, memperkasa amalan perancangan kewangan jangka panjang dan persaraan. Gaji bulanan seorang yang dewasa mahupun wang saku seorang kanak-kanak, kita perlu sedar bahawa wang perlu dikawal, tidak boleh dibelanjakan sesuka hati. Kajian Literasi Kewangan Malaysia Ringgit Plus 2021 menyatakan semakin ramai rakyat Malaysia sedar bahawa simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mereka tidak cukup untuk persaraan lagi-lagi ketika pandemik COVID-19. Apa solusinya? Khidmat Nasihat Persaraan atau Retirement Advisory Service RAS oleh KWSP. Perkhidmatan yang pertama diperkenalkan di benua Asia Tenggara ini membantu ahli KWSP membuat perancangan jangka panjang untuk mencapai persaraan yang mampan. Bagaimana? Dengan menyalurkan nasihat mengikut usia kerjaya dan jangkaan individu serta khidmat perunding produk dan perkhidmatan KWSP, justru rakyat lebih peka akan pengurusan kewangan masing-masing. Secara kulasahnya, saya telah menceritakan kepada anda 3 strategi utama menerangkan kehebatan dan keupayaan strategi literasi kewangan kebangsaan memperkasa pengurusan kewangan rakyat. Pengetahuan ini ayuh kita ambil, kita manfaatkan demi kesejahteraan hidup. Di akhir pidato ini, saya mengajak anda untuk merenung kembali. Adakah ilmu kewangan kita sudah cukup baik atau boleh diperluas lagi? Maka, sekian, terima kasih. Saya sangat setuju dengan Nurul Syakila kita sebentar tadi. Jom kita tambah ilmu pengetahuan tentang literasi kewangan untuk masa hadapan kita sendiri.